Jadi untuk bercakap berkenaan dengan kes pertembungan antara dua train ini, kami di Malaysia hari ini nak dengarkanlah perkabaran berita terkini mangsa yang terlibat insiden tersebut. Okey, antara yang terlibat ialah Farah Syafrina Ishak, mangsa nahas LRT yang akan kami hubungi secara panggilan video. Assalamualaikum. Assalamualaikum Farah. Kita cuba dapatkan juga bersama dengan suaminya, sebab itulah bila kita menaiki LRT, kita mungkin dalam tengok phone, bersandar, tapi tiba-tiba ada berlaku dentuman, pasti orang akan tercampak kan. Jadi untuk menggambarkan situasi itu, kita bersama dengan sekali lagi dengan Farah Syafrina Ishak, mangsa nahas LRT. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Farah bersama dengan Nazrin Adam Nasir, suaminya. Baik, mungkin minta maaf kami mengganggu waktu pagi. Cuba kami nak dapatkan gambaran. Mungkin dapat kembali imbas, Farah, macam mana situasi pada malam berkenaan. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Pertama sekali, saya tak ingat sangat apa yang berlaku sebab mungkin saya pengsan disebabkan kemalangan tersebut lah. Jadi sewaktu saya di tempat kejadian sehingga ke hospital, saya keep on repeating benda yang sama dekat suami saya. So maksudnya saya macam dalam mood autopilot macam tu. Okey, ketika Farah pengsan tu disebabkan hentakan ke ataupun terkejut ke ataupun memang ditindih oleh penumpang yang lain ke, macam mana situasinya? Kalau dapat ingatlah. Rasa saya sebab kepala saya sakit semasa saya sedar. So mungkin saya hentakkan di kepala dan pengsan. Sebab bila saya baca balik semua mesej dan tengok gambar semua, saya sedar yang saya pengsan dan saya sedar balik lah. Okey, jadi laporan kecederaan terkini macam mana yang diperolehi daripada pihak hospital? Buat masa sekarang ni, saya masih di Hospital Subang Jaya Medical Center. Tengah menerima observation dari doktor saya untuk discharge lah. Itulah dia, nampak saya baik Farah masih lagi dapat ingat, boleh bercakap, alhamdulillah. Baik, reaksi suami ketika mendapat maklum, macam mana Nazrin? Sebelah sebelum ni kalau kita sebut tentang kebalangan jalan raya, kita dapat sikit gambarannya. Tapi kali kebalangan LRT mungkin di luar kotak fikiran waktu itulah ya, Nazrin? Macam mana? Betul. Sebenarnya masa kejadian tu berlaku, isteri saya terus call saya. Tak tahulah, actually masa dia call saya tu dia macam separa sedar lah. Jadi sepatutnya saya tunggu dia dekat LRT Kelana Jaya. Tapi tak sampai, dia terus call. Dia kata LRT rosak. Dia kata rosak time tu. Tapi sebenarnya dekat dan dia tak sedar yang LRT tu dah accident. Jadi dalam kemalangan, bila dia cakap LRT cermin pecah, jadi saya dah panik lah time tu. Memang siapa dia yang tak risau kan, macam mana pula LRT boleh pecah cermin dia. Jadi saya bergegas terus ke KLCC dan actually saya antara yang terawal jugalah sampai di tempat kejadian. Jadi saya dapat turun ke bawah. Sebab malam tu memang dah viral gambar-gambar kan. Macam mana reaksi? Masa tu dah terima gambar atau belum, Nazrin? Masa tu isteri saya sempat hantar melalui WhatsApp lah gambar. Jadi saya rasa ini perkara yang sangat-sangat serius lah masa dekat kejadian tu. Saya bergegas berlari terus ke bawah. Antara yang terawal dekat saya dekat situ dan mereka bagi saya masuk sampai ke depan sikit lah. Jadi saya tengok keadaan kat sana sangat-sangat memang orang kata macam dalam filem lah. Jadi semua orang pun panik, tapi apa yang saya boleh katakan, saya puji dengan pegawai-pegawai bertugas, bomba, JPAM semua, mereka bertugas sangat-sangat baik. Dan bila saya dapat isteri saya, memang time tu tak fikir apalah sebab isteri saya hamil, jadi saya memang sangat risaukan keadaan dia. Saya terus papah dia keluar dan bawa terus ke hospital dan alhamdulillah dengan ada perlindungan insurans semua, dia sekarang ni dirawat dengan baiklah. Cuma itulah dia. Sekarang ni dapat dikongsikan Farah hamil berapa bulan? Saya sekarang hamil 5 bulan. Nak masuk 6 bulan dah lah. Jadi doktor laporkan tak ada sebarang gangguan pada kehamilan? Buat masa sekarang ni doktor sebenarnya nak check MRI atau X-ray. Tapi disebabkan saya hamil, tak boleh nak buat. So nanti saya akan scan baby di luar lah. Anak keberapa ni Farah? Ini anak pertama saya. Allahu Akbar. Okey, tak apa, moga bersabar, kita doakan yang terbaik. Jadi mungkin saya tanya lagi, ibu juga, macam mana penerimaan ibu? Kami cuba hubungi juga Puan
Nur Hafizah Sarmin yang berada di Petaling Jaya. Assalamualaikum Puan Nur Hafizah. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi dihubungi pagi ini. Baik, sebagai seorang ibu, macam mana menerima reaksi perkabaran? Waktu itu kan gempa jugalah sebab orang tak jangka ini berlaku kan. Macam mana mengetahui nasib situasi ketika itu? Ya. Tentunya rasa tak senang, risau. Bila dapat tahu je terus macam terduduklah. Apa jadi dengan anak kan? Bila dapat gambar, bila tengok macam anak saya lega sikit lah. Jadi masa tu yang menjadi penghubungnya Nazrin lah, sebab yalah mungkin Farah masa tu dalam keadaan cedera kan? Saya memang terus inform dalam grup. Macam mana nak menenangkan supaya perkara itu dapat disampaikan dengan baiklah, sebab orang tua kan takutlah penerimaan anak tambah tengah hamil. Macam mana Nazrin masa tu? Memang saya memang keep update dekat family saya apa yang terjadi apa semua. Memang semua pun risau, asyik call, asyik tanya macam mana anak, macam mana Farah. Jadi bila saya pun risau time tu. Jadi bila saya dapat je Farah, saya dapat tengok keadaan dia dengan muka lebam apa semua, tapi saya bagi tahu dia punya keadaan ni baik, boleh handle dan terkawal, jadi saya terus bawa hospital dan saya dapatlah tenangkan kedua ibu bapa semua lah, keluarga yang lain. Jadi dengan terus update dia lah. Ya, jadi pastinya ibu sentiasa berdoa saat ini sebab ia tempoh yang cukup mencabar. Ya Puan, Puan Hafizah? Ya, betul. Sangat betul. Selepas kawan-kawan hantar gambar WhatsApp, jadi saya nampak macam anak saya. Jadi lega sikit lah. Cuma bila telefon bertalu-talu, dia tak angkat tu risau juga. Kemudian tanya dengan menantu saya Adam, ini betul ke anak saya Farah yang dalam gambar ni? Jadi dia kata betul, dan pada masa tu Farah dah berada dalam kereta on the way balik rumah lah. Jadi agak lega di situ sampai nampak dia depan mata baru sangat lega. Ya, tapi sekarang ni disebabkan kita pun ada keterbatasan sebabkan COVID-19. Jadi tak dapat berjumpa dengan anak ya waktu masa ni. Ya. Tak dapat. Sebab anak duduk di sekitar rumah. Jadi saya turut menghantar dia ke hospital. Jadi berada sampai urusan selesai. Jadi cuma sekarang berdoa supaya dia sihat, sejahtera, tak ada apa-apa dan dapat teruskan kerja dan kehidupan seperti biasa. Itu dia. Terima kasih kerana membenarkan kami mempertemukan kalian bertiga di secara langsung di MHI. Terima kasih banyak. Doakan yang terbaik. Ya, Okay. atas perhatian untuk mengenai insiden ini. Terima kasih banyak. Okey, alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Kita doakan yang lain juga diberikan kesembuhan dan kebaikan. Dan terutama yang kritikal tu semoga keluarga mereka tabah dan terus berdoa untuk kesembuhan insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada Nazrin kerana memainkan peranan. Saya nampak awak betul cekap ya. Dan juga nampak seorang lelaki yang tenang. Kalau kita macam gelabahkan masa tu, jadi macam takut nanti apa-apa berlaku kan. Tapi berkat ketenangan dan kecepatan, efisiensi tu mempermudahkan urusan. Betul. Itu yang sangat penting lah saya untuk di luar sana, kepentingan pelindungan tu. Jadi ini boleh dikatakan jadi iktibar pada semua orang juga. Dan saya harap dan saya doakan untuk yang mangsa-mangsa yang lain pun agar dipermudahkan urusan juga dan juga dapat menjalani kehidupan seperti biasalah. Baik, insya-Allah semoga dipermudahkan sampailah kelahiran cahaya mata yang dinantikan. Kami doakan yang terbaik untuk zuriat cinta kalian. Terima kasih. Itu dia Assalamualaikum. perkongsian dengan Puan Hafizah Sarmin, Nazrin dan Farah, suami isteri yang sedang menantikan anak mereka diduga dengan insiden ini. Baik, Afad. Ya. Itulah dia. Kita dalam hidup ni sebenarnya adalah sebuah kesiapsiagaan sepanjang masa. Sebab apa-apa boleh berlaku dalam hidup ni. Betul. Sebab kadang-kadang ialah perkara sebegitu rupa kadang kita memang tak jangka kan. Contohnya macam kejadian pertembungan dua train tersebutlah. Kadang-kadang kita ni pergi kerja, balik kerja, kita duduk saja dalam train dan kita memang tidak memikirkan tentang kemalangan kan. Tapi itulah dia, nak tak nak perkara itu telah pun berlaku dan ianya dah pun berlaku dan kita sebagai manusia biasa ni hanya mampu redha saja dengan ketentuannya. Baik.